Dan pastinya kita nak teruskan perbincangan dan juga perincian berkenaan dengan topik suka menilai ini. Dan kalau tadi kita bercakapkan yang mudah itu adalah menilai orang, yang sulit itu adalah menilai diri sendiri. Ramai sebenarnya nak jadi ahli psikologi kerana apa? Dia boleh menilai orang dengan melihat pergerakan, cara badan, pergerakan badan dan sebagainya. Tapi sebenarnya dalam tidak sangka kadang-kadang dia menghukum dengan penilaian dia. Bila cakap tentang menghukum, saya ambil kata kunci menghukum tu. Bila kita menilai orang, kita dari awal lagi dah menghukum individu yang lain itu yang kadang-kadang tanpa kita sedari boleh menimbulkan fitnah. Dan kalau kita menilai orang itu dengan kata-kata yang positif, alhamdulillah. Tetapi kadang-kadang kita ni suka menilai individu itu tanpa individu itu sendiri mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Itu tidak adil ada kalanya. Dan ini yang kita nak kongsikan bersama dengan anda penonton. Macam kita dah katakan dari awal tadi, tak kenal maka tak cinta. Dan inilah yang kita nak ambil titik tengahnya, bagaimana untuk kita tidak menilai seseorang itu dengan konotasi yang negatif. Kita nak kenalkan tetamu-tetamu kita di studio pada hari ini. Di sebelah saya ni cantik manis adik jelita ni, kita bersama dengan Mek Yun. Apa khabar? Khabar baik. Thank you. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat tengah hari Mek Yun. Selamat hari. Selamat hari. Cuaca kat luar. Kita masalahkan cuaca. Sebab dia datang pagi tadi. Faham. Okey, sekali lagi kita bersama dengan Aiman. Okey, dan kita juga bersama dengan Cik Fazli Abdul Aziz selaku perunding motivasi kita untuk hari ini. Cik Fazli, kabarnya baru balik daripada Kelantan pergi berunding. Iya, semangat. Baik. Dan kita nak teruskan dengan perbincangan topik suka menilai. Ini adalah topik yang saya rasa sesuai untuk dalam keadaan masyarakat kita sekarang ni. Tengok je cakap. Tak ada orang kata usul periksa ataupun dia membuat orang kata buat apa orang kata penilaian sekap jarang kan untuk sesuatu yang dia lihat daripada mata kasar. Okey, kalau kita bercakap mengenai suka menilai ni, adakah kita boleh melihat kepada konsep positif dan juga negatif, Cik Fazli? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Fatin, sahabat-sahabat yang lain. Menilai ini sebenarnya adalah satu proses kognitif dan dia adalah satu habit yang memang kita akan biasa buat. Kan, contoh, Fatin tengok saya macam ni kan, penonton tengok saya macam ni, dia kata, oh ramai-ramai ni yang motivator ni yang paling besar lah, nampak gayanya kan. Dalam hati saya paling segak. Betul. Sebab pakai kot kan. Mana itu penilaian tetap berlaku. Cuma isunya sekarang ni adalah sebab dia adalah proses kognitif. Itu adalah kebiasaan. Cuma yang kita bimbang ni adalah apabila terlalu menilai, kita judge dan kita label. Sebab dia macam ni, bila kita nilai, dia bukan hanya sekadar kita meletakkan orang kata apa, ciri-ciri label skeptikal dari satu sudut lah kan. Tetapi sebenarnya yang saya bimbang itu adalah kepercayaan, tingkah laku, reaksi kita terhadap orang tu adalah berdasarkan bagaimana kita menilai dia. Contoh, kan kita tengok kata nampak macam Fizan macam sombong ni kan. So bila kita duduk sebelah dia, adakah kita akan tegur dia? Tidak. Tak kan? Sebab kita nilai dia sombong. Sebab apa? Bila kita nilai, kita mesti ada pertama sensori lah. Mana kita akan tengok dari segi kita perhatikan dia dulu, kemudian kita tengok cara dia bercakap, cara dia berjalan. Oh, ni nampak sombong ni kan. Jadi bila kita percaya dia sombong, kita duduk sebelah dia, kita tak akan tegur dia. So itulah sebenarnya kebimbangan saya tentang bila kita terlalu menilai orang tanpa maklumat yang cukup. Sebab bila kita duduk, biasakan kita nampak ada orang nampak sombong kan. Bila duduk bersembang, baik je dia, mesra je dia. Kelakar dia sebenarnya. Kelakar dia rupanya kan. Walaupun punchline selalu tak kena kan. Tapi nak ceritanya adalah bahayanya apabila kita terlalu menilai. Tapi adakah menilai satu benda yang penting, benda yang perlu ada? Saya kata ya. Ia perlu ada. Sebab apa? Contoh, bila kita menilai, katakanlah saya tengok Fatin, saya nampak Fatin orang mesra. Jadi bila saya rasa dia mesra, apa akan berlaku pada saya? Saya react dengan cara berbual dengan orang yang mesra. Mengantuk pada begitu saya. Tapi kalau kita tak menilai, langsung tak menilai pun, pada saya dia susah juga. Jadi di sini penting ada keseimbangan. Maknanya ada maklumat yang cukup. Kita kena bersedia untuk memahami dulu sebelum kita melabel. Sebab kita tengok seseorang pun dia kan terus terlintas. Oh, ini nampak macam tetap akan terlintas. Cuma jangan terus ambil, pegang dan kata oh inilah label yang sebenarnya pada dia. Saya setuju apa yang Cik Fazli katakan tadi, sebab kadang-kadang setiap daripada individu itu berbeza-beza. Orang mungkin tak mengetahui apa yang dialami oleh setiap individu itu. Saya baca di media sosial pagi tadi, ada seorang individu ini menulis tentang, katanya ada seorang rakannya di pejabat. Dia kerap kali berkongsi apa saja yang berlaku di media sosial. Dan kemudian rakan-rakan di sekeliling tu bercakap belakanglah mengutuk individu yang suka berkongsi setiap apa yang dikongsikan di media sosial ini. Ini sama macam Cik Fazli katakan
tadi macam mana kita menilai orang tu kan. Tiba-tiba satu hari kawan yang dikutuk itu berjumpa dengan individu ini mengatakan bahawa sebenarnya kenapa dia berkongsi setiap perkara yang berlaku di media sosial kerana dia mempunyai penyakit. Dia berkongsi kerana dia ingin menggembirakan dirinya untuk menghilangkan rasa sedih. Ini perkara yang kadang-kadang kita tak boleh kongsikan kepada semua orang. Mungkin individu itu melihat seorang ini ceria, mungkin kerana ada sesuatu yang ingin disorokkan. Ada orang itu melihat individu ini tidak banyak bercakap kerana ada terlalu banyak di perkaranya yang harus dan tak terluah oleh fikiran. Jadi ini yang perkara berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Sokrates berkata, perkara yang terbaik untuk mengenal kebijaksanaan kita adalah untuk kita mengenal diri kita dahulu. Mungkin ini yang Aiman boleh kongsikan. Ini yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Menjadi seorang selebriti. Kita tengah makan, tak layan orang kata kita sombong. Pagi tadi, contohlah kan, kita tengah buat pelbagai urusan, kita tak sempat menegur orang kata kita sombong. Orang kita dalam kesedihan, orang kata kita begitu dan begini. Orang lain. Tapi selebriti seringkali diberikan tomahan atau penilaian begini. Betul. Bagaimana pendapat Aiman? Bagi saya benda ni tak asing lah. Dan dalam diri saya pun tak asing untuk menilai dan juga dinilai sebenarnya. Bagi macam saya sendiri, untuk mengatasi benda macam ni, memang selalu akan sampai berita yang macam kawan sendiri pun akan sampai macam, Man, kawan kau sendiri cakap kau ni sebenarnya dah tak fikir dia, dah tak ingat dia langsung macam tu tau. Tapi padahal kita ni sebenarnya biasa je. Sebenarnya kita ni busy selesaikan kerja kita semua. Tapi ada juga yang mental macam tu. Tapi bagi saya personally, bagi diri saya sendiri, orang yang terlalu negatif judge orang ni, dia ada mental health kot. Dia ada masalah mental health. Sebab saya tak tahu kenapa orang ada manusia macam ni yang pandang je, dia terus kau tu orang tu dah lah pakai macam ni. Dia macam tu. Saya tak boleh nak komen kan? Ada je nak komen. Saya ada kawan macam tu. Tapi cara saya sendiri untuk menangani benda ni, buat tak tahu je. Dia cakap apa, buat tak dengar je. Buat tak tahu, buat main phone je macam tu. Saya kira mungkin faktor umur juga main keperanan ya. Di awal usia kita mungkin lebih ceria, kurang masalah, tak banyak berfikir, tak banyak komitmen dan sebagainya. Mungkin kita lebih begitu. Bila macam Aiman sendiri dah ada banyak komitmen, ada banyak perkara serius yang harus difikirkan, kita tak sedar yang kadang-kadang orang sekeliling melihat perubahan itu. Setuju atau tidak? Mungkin juga boleh jadi juga, ataupun kita ni dah tak ada masa nak fikir pasal orang. Macam tu. Itu statement tu. Okey. Dan ini boleh juga kita kaitkan dengan kekuatan mental juga kan, untuk kita macam letak tepi benda yang tak perlu, kita fokuskan benda yang menjadi keutamaan. Kita nak tanya kepada Mek Yun juga kan. Mek Yun muda lagi, cantik kan. Orang kata berjaya dalam menjadi seorang content creator dan juga berkerjaya juga kan. Pastinya lah orang kata kalau daripada sisi-sisi masyarakat yang menilai Mek Yun tu pasti ada. Dan bagaimana agaknya Mek Yun sendiri untuk orang kata menangani keadaan tu? Okey, kita sebagai seorang public figure, of course kita akan dapat komen yang positif dan juga negatif kan. Jadi saya pengalaman saya, banyak orang kata macam, Mek Yun, kenapa dalam video nampak gemuk? Tapi depan-depan nampak kurus. Itu positif. Biasa. Itu positif. Tapi saya ambil, itulah. Tapi saya ambil itu sebagai satu pujian. Tapi kadang-kadang ada tu orang kata, tak sama selengah tak sama. Ataupun orang kata macam ni kat Instagram. Kenapa kat Instagram lain, kat depan lain? Tak kenal lah, aku ada juga. Betul. Tak tahu nak react macam mana. Itulah. Tapi bagi saya nampak tu sampai macam kelakar lah kan. Saya ambil itu sebagai satu pujian sebab nampak kurus depan-depan. Dan selain daripada itu, ada juga contohnya perkara lain seperti macam saya daripada digital creator dan sekarang saya menjadi seorang pengacara. Orang macam welcome mungkin sebab thank you so much. Orang fikir macam okey ni mesti sebab famous kan. Tu bagi saya diorang tak tahu dia punya perjalanan saya macam mana kan. Saya punya effort, saya pergi audition, saya practice semua, orang tak tahu. Jadi macam mana saya menangani benda ni, kalau perkara tu saya rasa personal, melibatkan family saya, of course saya akan tegur personally lah. Saya rasa cara kita nak handle benda ni, kita kena professional, betul tak kan? Dan kalau saya rasa komen ataupun penilaian itu dapat membaiki diri saya, dan saya akan ambil itu sebagai satu perkara untuk saya improve diri saya. Saya rasa itulah yang harus kita fikir. Saya kira komen-komen tu tak semuanya tak baik. Kadang-kadang yang baik tu kita jadikan tauladan lah, yang buruk tu kita jadikan sepadan. Saya nak tanya soalan ini kepada Cik Fazli. Kadang-kadang kita sebagai manusia, kita pun menilai juga orang lain. Contohnya kalau kita tengok buah kan, kita tengok buah tu cantik, kita tengok buah tu di luar kulitnya nampak buruk, kita tak nak beli sebab kita akan rasa buah ni mesti tak sedap. Tapi hakikatnya kadang-kadang walaupun di luar kulit tu buah tu kurang elok,
dimakan hari namun isinya masih elok dan segar. Begitu juga kita manusia. Kadang-kadang penilaian kita ni secara tak langsung tanpa kita sedari boleh menimbulkan fitnah, satu, syakwa sangka, dan perkara ketiga boleh menambahkan lagi tekanan kepada individu yang mungkin telah pun tertekan. Kita tak tahu masalah orang, kita tak tahu apa yang orang simpan, apa yang orang sembunyikan untuk memberi kegembiraan kepada insan-insan lain ni. Mungkin Cik Fazil boleh kongsikan. Inilah masalahnya kalau kita terlalu menilai orang sebab dia orang yang suka menilai ni lawan dia adalah open minded. Okay. Sebab orang yang suka menilai dia ada beberapa isu. Pertama dia lack of empathy. Dia tak ada keinginan untuk memahami keadaan. Sebab bila dia nak memahami keadaan, memahami apa sebenarnya dialami oleh seseorang, maka dia akan dapatkan maklumat. So bila dia dapat maklumat yang cukup, maka dia boleh buat penilaian yang betul. Isunya sekarang ni adalah kita tak tahu pun dia ada masalah dia daripada mana dan sebagainya. Maklumat kita tak cukup tapi kita buat penilaian dan kita label. Itu masalah dia. Dan masalahnya juga adalah kita akan suka membanding-bandingkan. Okey. Ini adalah masalah mereka yang suka menilai, lebih menilai. Tapi saya setuju bila orang yang macam Mek Yun sebut tadi lah, open minded lah. Mana orang open minded ni adalah penilaian orang tak semua dilihat buruk. Sebab sebut pasal buah kan. Saya kata kritikan, komentar orang ni sebenarnya ibarat orang baling buah kat kita. Ada orang bila orang baling buah dia terus tepis. Kan. Maka memang selamatlah, selamat daripada ditepis. Tapi kerugian adalah dia tidak dapat menikmati buah tersebut. Okey. Tapi ada orang yang bila orang baling buah, dia sambut letak dalam bakul, kemudian baru dia pilih yang buruk tu. Good one. Okey. So di situ baru dia akan dapat, maknanya yang buruk dia buanglah, tapi yang baik dia ambil lah. So sebenarnya pada saya kalau kita ada open minded mindset, kita akan lebih pertama kita kesian orang yang judgemental kita ni kadang-kadang adalah mereka ni ada isu. Dia ada personal bias. Kemungkinan saya tengok juga ada orang yang suka judge orang ni kenapa? Kerana pengalaman lampau dia. Pengalaman lampau dia yang mungkin dia pernah bertemu dengan orang macam ni, pernah katakanlah ex-boyfriend dulu tinggalkan dia macam ni sampai takut-takutin dan sebagainya. Jadi dia bila melihat lelaki dia ada reference, dia ada semua pada ex-boyfriend. So dia akan judgemental lah walaupun dia tak kenal pun siapa lelaki tu pun. So pengalaman-pengalaman ni sebenarnya pada saya kadang-kadang kita, kalau contohlah sebagai selebriti yang dinilai selalu kan, pada saya kadang-kadang kita kesian orang yang suka menilai. Kerana apa? Kerana mungkin pengalaman lampau dia menyebabkan dia bertindak sedemikian. Kalau dia ada maklumat yang cukup, mungkin berbeza penilaian dia. So sebab itu pada saya kita orang yang waras open minded, maka kita akan sentiasa pada saya terbukalah kepada komentar, tetapi pada masa sama kita juga berhak untuk memilih mana nak ambil, mana nak buang. Sila. Oh, okey. Wow. Tapi saya kira betul apa yang Cik Fazil kata, tapi penting juga untuk kita ada ilmu untuk kita membaca ataupun dari aspek psikologinya untuk kita mempelajari orang, untuk kita taklah mudah untuk menilai. Okey, kita akan sambung dengan panel-panel ataupun tetamu kita di studio. Kita nak dengar juga apa rakan-rakan kita di luar sana berkenaan dengan topik suka menilai ni. Jom kita dengarkan. Silakan. Okey, orang yang suka menilai orang lain ni dari dua segi lah. Kalau orang tu kenal antara satu sama lain, sepatutnya dia perlu tanya orang tu dulu. Jangan menilai terus berdasarkan apa yang ada di sosial media lah. So orang yang tak kenal ni sepatutnya tak boleh nak menilai orang tu berdasarkan sosial media sahaja. Sepatutnya dia kena perlu berkenalan secara berdepan-depan. Pendapat saya tentang orang yang suka menilai ni, mesti saya rasa geram lah kalau dia menilai dan terus macam judge orang tu, oh kau macam ni, without dia cuba untuk memahami situasi ataupun apa yang sedang berlaku lah. So saya rasa untuk orang-orang yang macam ni lebih baik sebenarnya dia datang untuk tanya, untuk ambil tahu dulu apa sebenarnya benda, kenapa sebenarnya benda tu berlaku. Kalau pertama kali saya kena situasi macam tu, saya sedih lah. Sebab saya rasa macam tak adil untuk saya. Orang menilai saya tanpa datang kepada saya untuk faham apa yang sebenarnya saya sedang alami. Sebelum kita nak cakap apa-apa ataupun kita rasa orang ni buat salah, buat itu, buat ni, lebih baik kita datang kepada orang tu, tanya apa sebenarnya sedang berlaku, apa sebenarnya kita boleh bantu. Saya akan kurangkan untuk mengupdate personal life saya lah. Tentang family ke. Orang yang menilai tu jangan menilai orang berdasarkan pemerhatian saja. Cuba kenal orang tu dengan lebih dalam. Cuma bertanya daripada depan lah. Lebih baik daripada membuat andaian sendiri tanpa kenal orang tu.
ada pelbagai pendapat daripada rakan-rakan kita di luar sana. Tapi kalau kita melihat tu sebenarnya dia ada macam-macam dia punya sinonim dia lah kan. Sama ada kita ni suka jaga tepi kain orang, sebab tu kita suka menilai orang. Sebab kadang-kadang tak ada kena-mengena dengan hidup kita pun, tapi kita tetap nak ambil tahu, nak tetap ada orang putih kata tetap tu. Nak join the bandwagon lah, orang kata tak nak ketinggalan kan. Ataupun kadang-kadang kita ni merasakan bahawa kita terlalu sempurna ataupun kita terlalu hebat. Kerana apa saja yang dilakukan oleh individu lain, kita nak juga menilai. Kalau tadi kita kongsikan macam Fatin tanyakan kepada Cik Fazli, kalau penilaian itu yang positif tak ada bawa masalah. Tapi kalau penilaian yang negatif, contoh tentang kejayaan orang, ada orang kata dia ni berjaya jadi pengacara ni pakai kabel lah contoh. Ini perkara yang boleh mendatangkan impak yang negatif dalam diri kita, betul tak? Mungkin Mek Yun sendiri boleh kongsikan bagaimana sebenarnya pernah ataupun tidak penilaian negatif memberi impak dalam kehidupan Mek Yun dan juga keluarga. Okay, of course at first bila saya baru start orang kata Mek Yun ni menjadi lebih besar, bila kita dapat komen negatif kita akan rasa macam macam mana, macam rasa down, rasa sedih, rasa marah kan, rasa macam nak marah balik. Tapi tak lama-lama saya jadi macam immune sebab bila saya fikir balik kan, kenapa saya perlu buang masa dan tenaga saya untuk fikir pasal orang yang tak tahu diri saya sebenarnya kan. Sebab orang-orang macam ni, orang kata keyboard warriors, diorang hanya di belakang phone ataupun belakang skrin kan, dan diorang tak tahu diri saya siapa sebenarnya. Jadi apa yang saya buat is sebab saya rasa mental health tu sangat penting, dan saya rasa kalau saya terlalu fokus kepada bahagian negatif, dia akan membuat saya down kan. Jadi apa yang saya buat is saya akan fokus kepada orang-orang yang support saya. Macam saya punya followers yang selalu bagi kata-kata semangat atau positif, dan itu yang membuat saya lebih happy. Jadi apa yang saya buat is saya just pedulikan je perkara-perkara negatif tu. Tapi macam saya cakap, kalau ia memberikan orang kata satu perkara yang boleh saya improve dalam diri saya, dan saya akan ambil itu sebagai satu orang kata pengajaran untuk saya. Ini tadi yang tadi kita sambut buah tu, kita tak nak bakul, kita tengok satu-satu kan. Okey, rojak buah. Okey, kita ada komen-komen di Facebook juga kita nak raikan daripada penonton kita. Ini daripada Farhan. Panjang sikit. Ada setengah orang ni, dia ingat dia orang paling hebat, profesional sangat. Tapi bila orang lain suruh dia buat sesuatu seperti tolong ajar orang itu cara jawab soalan ini, dia tak nak pula. Tunjuk belagak hebat tapi tak nak tolong orang lemah. Sebagai pengajaran, jangan tunjuk belagak hebat profesional sangat pada orang lain kalau awak tak nak tolong ajar orang lemah. Setiap orang ada kelebihan dan juga kelemahannya sendiri. Dia nampak macam meluahkan perasaan. Okey, ada satu lagi ni daripada Alia Maisara. Dia kata, suka menilai memang sikap manusia. Suka sangat menilai sesuatu yang hanya nampak di mata. Hakikatnya, kita tak tahu apa di sebaliknya. Senyum di bibir, terluka di hati. Menilai senang, memahami susah. Bersangka baiklah dalam menilai orang. Ini konotasi yang sangat baguslah kan, apa yang dikatakan ini. Tapi kita ni manusia, macam kita katakan tadi, kita tak akanlah terlepas daripada sikap. Kadang-kadang kita sendiri pun yang cakap diri sendiri lah ni kan. Kadang-kadang kita pun menilai orang. Kita pun kadang-kadang ada perkara-perkara yang skeptikal kita fikirkan dan sebagainya. Tetapi kalau kita nak berbalik kepada apa yang saya kongsikan dari awal tadi tentang kisah di media sosial ni, Mek Yun, Aiman dan juga Cik Fazli, yang bagaimana rakan-rakan yang sebelum ini mengutuk sahabat ini menilai. Sahabat ini yang berkongsi perkara-perkara yang mungkin apa niat individu itu merasakan inilah kenangan mungkin satu nanti keluarga, sahabat-sahabat boleh lihat selepas kita dah tak ada. Tapi orang di sekeliling menilai dengan perkara yang negatif, memberi tekanan, menyebabkan individu ini lebih tertekan, dan sekarang individu ini telah pun meninggal dunia. Ini Aiman dan Cik Fazli dan Mek Yun, sesiapa saja boleh kongsikan ini. Bila kita melihat penilaian yang sehingga meninggalkan kesan, penilaian yang sehingga membuahkan perasaan yang tidak bagus, yang kadang-kadang daripada satu sikap penilaian itu menyebabkan orang sekeliling pun sama menilai, terpengaruh individu ini. Bagaimana kita nak melihat dalam konteks perkara sebegini? Ini dah kes serius dah ni. Saya lebih hafal. Saya ingat macam ni, sebab tu penting dalam kehidupan kita, satu kualiti yang kita kena ada, empathy. Empathy ni adalah kita ada effort untuk nak memahami keadaan. Dan nak memahami keadaan tu kita kena ada satu lagi perkataan yang kita guna, iaitu tabayun. Tak ada kaitan dengan Mek Yun lah. Tabayun ni sebenarnya mencari pencerahan, klarifikasi. Maknanya kita dapatkan maklumat. Contoh, kita kadang-kadang ada benda yang kita rasa, pelik, kenapa dia buat macam ni? So orang yang nak tabayun, dia akan pergi tanya, kenapa buat macam tu? Saya rasa macam tak kena je.
Dan bila dapat maklumat yang betul, pandangan kita akan berubah dengan kita memahami keadaan sebenarnya. Dia macam ni. Sebagai contoh ada satu kisah lah, kisah tentang seorang ayah ni bawa anak naik kapal maksudnya naik train. Dia naik train. Ayah ni termenung. Anak ni berlari-lari dalam train. Ayah termenung. Jadi orang sebelah tu dia kata kita naik train ni kita nak duduk tenang. Tiba-tiba anak dia berlari-lari. Dia kata ayah ni buat apa ni? Tak bertanggungjawab, biarkan anak tu berlari-lari. Kan? Lama-lama dia tak tahan, dia tegur ayah dia. Kata kenapa kamu biarkan anak kamu berlari-lari ni? Kan? Apa jawab yang ayah tu tadi? Kata macam mana aku nak tegur. Anak-anak ni dah seminggu tak jumpa mak dia. Dan kini nak bawa pergi hospital jumpa mak dia. Tetapi keadaan mak dia sekarang tengah nazak. Jadi dia tak tahu macam mana nak beritahu anak-anak. Jadi dia biar je. So apa orang yang marah tadi, apa perasaan dan juga emosi dia, apa reaksi dia setelah tahu hal sebenar? Berubah kan? Beza antara tahu dan tak tahu keadaan sebenar hanya disebabkan oleh kita faham situasi dan tak tahu situasi. Sebab tu penilaian ni sebenarnya dia akan jadi masalah bila kita tak cukup maklumat. Bila kita tak tanya pun keadaan sebenar dia. Kan? Tapi kita tak boleh nak halang orang menilai kita. Benar. Tak boleh kontrol. Kita manusia kan? Okey. Tengok Aiman duduk macam ni, orang nilai. Saya duduk macam ni, orang nilai. You duduk macam ni, orang nilai. Semua orang nilai. Tapi harapnya penilaian tu adalah penilaian yang positif. Cuma pada saya macam ni, bila kita nak menilai seseorang, jangan terlalu cepat menyebut. Benda tu kerana proses mental, kognitif kan. Kita menilai, tapi jangan terlalu cepat sebut. Ini tips. Tahan diri daripada sebut dan dapatkan maklumat detail tu. Baru tanya. Nanti terbiasa kan? Nanti dia jadi terbiasa kan? Jangan share dulu Jangan share dulu. Tak pasti jangan kongsi. Betul. Awak cakap pasal penilaian, saya teringat penilaian mendengar rendah. Jangan tanya Rizal. Dah tak ada dah bukan? Okey, tapi bolehkah kita kaitkan juga untuk mereka yang suka menilai ni, kadang-kadang mereka sunyi, mereka ini tak ada tempat untuk mencari sesuatu, orang kata apa? Nak perhatian. Perhatian mungkin. Juga ini adalah satu yang boleh dikaitkan atau tidak? Mungkin memang boleh jawab. Saya rasa memang itu salah satunya kot. Sebab diorang ni kurang perhatian lah. Nasihat saya, kalau ada orang yang jenis macam ni, dapatkan bantuan kawan-kawan, kawan yang rapat lah kalau boleh, yang rapat. Tak pun yang nak lagi bagus, mak ayah kita sendiri. Sebab saya sendiri pun mula-mula dalam industri saya dapat kecaman yang sangat luar biasa. Saya tak pernah dapat macam tu, tiba-tiba dapat. Dan saya gunakan cara itu, iaitu saya pergi ke mak ayah saya refer tanya diorang apa pendapat diorang, apa saya nak kena buat. Automatik kita akan jadi positif balik. Bila dapat nasihat daripada orang tua lah. Dapat semangat tu mesti dapat balik. Bagi saya, orang macam ni mungkin ada mental health issues juga, ataupun pernah dibuli dan diorang rasa geram dan maybe diorang lepaskan dekat orang lain. Tapi bagi saya, macam mana saya setuju dengan Aiman juga. Apa yang saya buat, saya akan tepis. Tepis ataupun saya akan bercakap dengan family saya kan, sebab bagi saya family saya ialah saya punya support system. Okey. Apa yang Mak Yun katakan ni sangat-sangat positif. Ada juga rakan kita di Facebook ni daripada Raziah Z. Dia pun cakap sama lebih kurang macam Mak Yun. Dia kata, kalau saya tak peduli apa orang lain nak kata. Yang penting apa yang saya buat, apa yang saya lakukan yang terbaik buat saya dan juga keluarga saya. Okey, retweet. Retweet. Okey, itulah kan. Kalau kita lagi-lagi kalau kita ni dah dewasa, kita rasa macam tak payahlah, sebab apa kalau kita tak nak generasi kita, anak cucu kita buat benda yang sama, kita janganlah buat untuk kita menilai sesuka hati. Pasti mungkin rumusan di penghujung ini. Dan kadang-kadang ada juga orang ni yang dia suka menilai orang, tapi jangan pantang dia, orang janganlah menilai dia. Ini mungkin satu sikapnya. Ini ada juga. Saya sebenarnya nak ambil, saya suka sebut macam ni. Semua keadaan ni sebenarnya yang paling baik adalah bila kita bersederhana. Contoh, bila kita nak menilai ni pun bersederhana dalam menilai. Sebab tu saya kata kita tak boleh menilai selagi tak cukup maklumat, tu satu. Yang kedua, kita yang menerima kritikan juga sebenarnya kita juga kena bersederhana dalam sama ada menolak terus ataupun mengambil dia semua. Kena ambil tengah-tengah. Sebab zaman saya duduk nasyid dulu kan, orang kita buat benda baik, orang kutuk juga. Nyanyi sikit je. Cegahlah janji sebelah Aiman kan. Tapi apa yang berlaku adalah ada orang yang akan komen negatif. Kenapa? Sebab dia nak kita respon. Sebab bila semua komen positif, kita tengok, kita baca je lah kan. Selesa kan. Tapi bila ada komen negatif, jadi kita akan respon. Kenapa dia kata? Ada psikologinya Ada psikologinya. Dan dia sebenarnya bukan nak negatif sangat. Kadang-kadang dia memang nak kita respon pada dia. Nak perhatian. Itu kita kurang perhatian lah kan. Jadi kita curahkan sikit kasih sayang yang termampu lah kan. Okey. Jadi bersederhana. Kalau kita menolak terus komentar negatif pun sebenarnya kita tidak ada ruang untuk improvement. So sebab tu pada saya memang macam saya sendiri, saya suka baca komen negatif. Saya akan baca apa yang disebut negatif. Okey, ini betul, tak betul, tak lah.
Okey, ini macam kritikal sikit. Okey, ini ada asasnya. Okey. Maknanya kita akan ada banyak ruang untuk improvement lah. So pada saya bersederhana dalam menerima dan juga menolak. Satu, yang kedua kesian jugalah orang yang suka menilai ni, kadang-kadang memang betul lah ada isu-isu yang dia tak settle. So kita doakanlah mereka ni agar diberikan kesihatan mental yang baik lah. Tapi wallahualam. Rumusannya orang yang dinilai tu di hati ini yang tahu. Orang lain tak tahu. Jangan cepat-cepat untuk kata jadi judgemental. Okey. Jadi kita harapkan perkongsian daripada Cik Fazli, Aiman dan juga Mak Yeni sedikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada anda semua penonton. Tapi sebelum kita melihat tentang diri kita yang dinilai, kita juga sebagai individu jangan cepat menilai insan lain. Macam Cik Fazli katakan tadi, kita sentiasa bersederhana dalam apa sahaja perkara pun. Betul lah, saya suka ayat tu, bersederhana saja. Okey, lapar ke semua? Lapar. Okey, tak apa. Lagi kita ada cabaran. Kita nak adakan cabaran croissant sandwich selepas ini. Anda jangan ke mana-mana, kita berehat seketika.